Kan? So you all selamat lah kat situ. Okay. So sekejap lagi saya akan just briefing on quiz kita pada minggu depan. Hari ni saya just nak share dengan anda tentang satu kuliah iaitu Erik Erikson. Okay. So pada hari ini kuliah kita adalah mengenai tokoh teori personality yang dia berkait dengan psikososial. It's Erik Erikson. Kalau tahu dulu kita ada phone jenama Erik Erikson kan? Sekarang dah tak ada lagi. You all pun tak pernah tengok tak tu phone Erik Erikson? Sony Ericsson kan? Ya, Sony Ericsson. Phone Erik Erikson. Pernah pakai ke? Pernah. Pernah pakai zaman, bukan you all zaman-zaman ni ke? iPhone. Sekolah rendah. Wah, Cepat lagi doktor. Dah ada pun dah doktor. Oh, sekolah rendah dah ada phone Tahun bila tu? Dah ada. Darjah 5. Saya darjah 5 dah ada. Seriously? Oh, batch you all maknanya sekolah rendah dah ada telefon? Dah ada Facebook semua. Okay. Gen Z ni. Okay, alright. Sekolah rendah saya ingatkan sekolah menengah. So what was your first phone? Nokia. Nokia model apa tu? Yang nipis tu. Saya lupa lah model apa tapi Nokia lah. Nokia baling anjing tak mati tu anjing. Saya rasa yang tu. Saya dapat handphone awal. Oh. Okay, alright. Interesting. Boleh anjing mati. Okay. Kita teruskan Okay, untuk Erik Erikson, beliau dilahirkan di Frankfurt, Jerman dan ibu bapa kandungnya tidak berkahwin. So this is unique. Sebelum tu berkahwin kan? So ni tak berkahwin dan agak apa teori yang beliau kemukakan. So bapanya meninggalkan ibunya sebelum Erikson lahir. Okay? So kemudian Erikson dan ibunya berpindah ke Karlsruhe dan berkahwin dengan Dr. Theodor Homburger iaitu doktor kepada Erik lah, Erikson punya pediatrician. So Erik tidak mengetahui bahawa Homburg bukannya ayah beliau. All this while dia ingat the pediatrician tu adalah ayah kandung beliau, tetapi unfortunately dia tidak mengetahui sehinggalah umur beliau berusia 37 tahun. So beliau masih mengekalkan surname Homburger sehingga berusia 37 tahun dan beliau mengalami krisis identiti apabila mula sekolah. Okay, rakan-rakannya reject Erik ni kerana ayah tirinya berbangsa Jewish. Okay, so dalam kita pergi kepada teori, nampak tak skrin dia? Ke terhalang dengan muka-muka di Zoom? Tak Nampak. Maknanya lainlah I punya ni dengan you punya. Okay, so dalam setiap teori personality ni, so setiap teori ni dia akan ada dia punya komponen-komponen penting. So dalam teori Erik Erikson ni apa yang penting adalah untuk kita mengetahui tahap perkembangan psikososial menurut teori Erik Erikson. Okay, so this theory is very famous. Macam kalau Abraham Maslow dengan teori hierarki keperluan Maslow, Albert Bandura dengan bubudol dia, Ivan Pavlov dengan tikus putihnya kan. Ada teori pelekatan. So untuk Erik Erikson ni ini adalah dia punya niche yang kata. So dalam teori perkembangan psikososial, Erik Erikson beliau mengulas perkembangan manusia ni yang bermula daripada kita lahir sehinggalah kita tamat tempoh riwayat hidup kita lah, maknanya sepanjang setiap perkembangan manusia itu. So dalam teori Erikson ini, teori psikososial, okay, jangan confuse dengan psikoseksual teori psikososial mengandungi 8 tahap dan uniknya teori ini, tahap pengembangan psikososial ni adalah dia komponen A berlawanan dengan komponen B. So tu kalau nak senang nak ingat macam itulah. Okay, kalau Maslow pula dia ikut hierarki segitiga. So dalam tahap teori perkembangan psikososial Erik Erikson ini terdapat 8 tahap di mana tahap 1 hingga 4 ini
adalah berkisahkan tentang tahap oral, tahap anal, tahap phallic dan tahap latency Freud. Okay. Maknanya daripada newborn sehinggalah ke kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir dan remaja. Okay. So kita pergi terus kepada apa itu 8 tahap perkembangan dan saya percaya anda semua ada di antara anda yang dah study, dah do a lot of readings tentang psychosocial Erikson ni kerana tugasan anda juga kan. Okay. 8 tahap itu tahap pertama percaya berlawanan dengan ketidakpercayaan. Yeah. Kalau ingat balik psychosexual Freud, apakah yang berkembang pada apakah yang develop pada waktu itu, ataupun trust versus mistrust, itu yang tahap pertama. Tahap kedua adalah autonomy berlawanan dengan ragu-ragu dan malu, ataupun autonomy versus doubt and shame. Okay, whether you have the autonomy or kalau you tak achieve that kejayaan ataupun keberhasilan itu, maka akan develop rasa ragu-ragu dan malu pada diri kanak-kanak itu. So akan bentuk personality itulah. So kalau kata ragu-ragu dan malu ni mungkin lebih kepada yang introvert, dan jika kita tengok balik kenapa dia ni ada this kind of personality, mungkin we can check balik lah waktu zaman dia membesar, apakah yang selalu diterima ataupun diperolehi daripada parenting kedua-duanya ataupun pengalaman dia dekat sekolah kan. Okay, yang ketiga, apabila individu itu berkembangnya rasa inisiatif. Okay, the component initiative versus rasa bersalah. You know, at this time dia kanak-kanak, bahkan toddler, dia start to curious, buat something, do experiment macam-macam. So whether it is initiative or versus the guilt. And yang keempat, industriousness versus inferiority. Okay. So ini daripada tahap anal, oral, anal, phallic and latent. Okay, pergi kepada tahap kelima. Okay. So ini along the way, dia tak ada daripada newborn, lepas tu terus lompat kepada remaja, lepas tu tahap ketiga rewind balik kepada kanak-kanak awal, tak. Dia ni anda perlu tahu yang dia selari dengan perkembangan kita daripada kita lahir. Okay. Now tahap kelima, okay, identity versus identity confusion. Okay, yang mana kita semua dah lepas dah tahap ini kan. Sebab tahap ini adalah dikaitkan dengan seseorang remaja yang masih lagi confused. Okay, so identity, jika anda berjaya, anda akan build your identity. What is your identity? Kalau tak berjaya, ini yang jadi mungkin boleh jadi Sajat version 2, Sajat version 3 kan, ataupun Safi Ilyas 2.1.1 contohnya kan. Okay, so this is the orang kata part yang paling penting lah. Ya. Dan yang keenam adalah ni, anda semua ni berada ni, saya dah lepas dah ni, intimacy versus isolation. But waktu ni pun walaupun saya dia kata dah lepas, masih lagi perlukan komponen ni. Komponen ni adalah penting. Okay. So waktu ini anda you are among this age ataupun this level, intimacy versus isolation. Okay. Yang ketujuh, generativity versus stagnation. Tengok nama pun dah tahu. Okay, kalau orang tu berjaya harungi career dia, have a good reputation, okay, dia akan melalui satu kebangkitan. Dan jika kalau dia tak dapat, versus kerencatan. Dan yang ke-8 adalah ego, integrity versus despair. Whether you have achieved that integrity, that reputation, that recognition in your life, or kalau you tidak berjaya harungi apa yang you lalui waktu membesarkan anak-anak, mungkin banyak yang silap, banyak yang salah tu. So bila you berada dalam tahap umur yang tahap 8 ni, so anda dikatakan banyak masa anda akan hidup dalam keadaan despair ataupun putus asa. So you look back your life with full of despair, yang tak best lah kan, because you didn't do the things that you should do before. Okay, so kita pergi kepada ingat 8 tahap tau, jangan 9, jangan 10 So 8 tahap yang asas. Okay,
pada tahap pertama iaitu percaya berlawanan dengan ketidakpercayaan. Okey, bermula daripada umur 0 tahun as soon as kita lahir sehingga ke 18 bulan ataupun setahun setengah. So anda bayangkan anda macam mana perkembangan secara general perkembangan bayi sehingga ke 18 bulan. So ada bayi dah berjalan umur 12 tahun, ada yang 18 bulan tu dah bercakap kan. So pada tahap ini dia selari dengan tahap oral dan bayi harus mengembangkan elemen kepercayaan dengan baik. Okay, bagaimana elemen kepercayaan diperkembangkan dengan baik apabila kehendak bayi dipenuhi. Apakah kehendak asas bayi pada waktu ini adalah permintaan dia untuk menyusu lah. Bila dia lapar dia akan menyusu, bila dia lapar dia akan bagi social cue, terus dia menangis. So bila seorang ibu tu terus pay attention to anak itu, it means that dia starting to membentuk atau mengembangkan komponen trust dengan baik dalam diri dia lah. Okay, so kepercayaan akan terbina dengan baik di mana kehendak bayi dipenuhi. Okay, contohnya ibu bertindak positif pada kehendak bayi. Okay, itu satu contoh yang saya bagi bila nak menyusu. Selain itu kalau kita tunjuk kasih sayang, tunjuk kita punya affection, walau kata kita tak cakap pun verbally, kita tak cakap pun mama sayang adik, mama sayang abang kan, tapi kita peluk dia, kita cium, kita tunjukkan dia non-verbal love language pun dah memboleh develop kepercayaan yang baik pada anak itu dan bila diberikan all these non-verbal love language orang kata ni, it somehow provide keselamatan. Anak itu akan rasa secure lah, selamat. Okay, so bayi akan menganggap bahawa dunia ini merupakan satu tempat yang selamat dan orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang boleh dipercayai dan saling menyayangi. The baby can feel that, okay? Macam kita lah, even kita dah besar macam ni pun, kita akan tahu orang tu dia cool dengan kita ke, dia welcome kita kan, from the social gestures yang ditunjuk. So apatah lagi bayi, walaupun bayi tu memang dia tak boleh bercakap, tapi dia receive the emotion, the affection signals tu, it develops this very important component kan. Dan ketidakpercayaan wujud apabila ibu itu menolak in a sense that dia tidak bagi perhatian there and then waktu, especially kalau dia nak minum susu, dan juga tidak konsisten dalam memberi layanan dan didikan. Tidak konsisten maknanya mungkin kalau ibu itu hari ni dia bertindak dia melayan anak dia dengan baik, tiba-tiba tomorrow dia jadi seorang yang lain, pemarah, bengis, menjerit-jerit kan. So layanan tidak konsisten itu juga boleh menyebabkan ketidakpercayaan. Dan bayi akan berasa suspicious, takut, risau, tak selamat. Okay? So walaupun dia tak tunjuk, tapi mungkin dia tunjuk melalui dia punya rengekkan, kalau kata mungkin dia keperluan fiziologi, maknanya keperluan asas untuk minum tu dibagi susu, tapi gestures ibu dia ataupun terikan ibu dia tu yang dia rasai tu lama-lama akan menyebabkan ketidakpercayaan, mistrust. Okay? Itu sampai anak bayi itu 18 bulan. Okay, now apabila masuk tahap kedua, so daripada 18 bulan sehingga ke 3 tahun ataupun 36 tahun. So anak ini akan memasuki tahap kedua. Okay, tahap kedua ni it's when autonomy versus doubt and shame. Rasa bersalah dan malu kan? Okay. Dia selari dengan tahap anal iaitu dalam psychosexual fraud, dan pada waktu ini anak-anak ni semua benda dia nak buat sendiri. Kalau you cuba ingatlah anak buah kan, mungkin mana yang ada anak tu boleh mungkin kaitkan. Yelah, bila nak pakai baju, ada yang anak nak pilih baju sendiri, ada yang nak pilih baju pun baju jalan je walaupun kita tak pergi mana-mana kan. Tak apalah. Sekarang ni tips dia waktu-waktu COVID ni boleh bagi pakai baju jalan, sebab kalau tak pakai baju jalan
rugi kan nanti anak tu besar. So tapi ada sampai tahap yang dia nak pilih sendiri. So kuasa memilih baju, dia nak mandi sendiri. So this is when dia rasa dia discover that they are no longer attached kepada ibu bapa ataupun penjaga, main caregiver dia lah. So dia merasakan dia adalah suatu separate individual yang mula untuk berdikari. So pada waktu ini, the focus on children is developing a greater sense of personal control. So this is when we need to develop and we need to guide and groom anak-anak ini untuk capai personal control. Okay, sebab kalau tak ada personal control, anak-anak tu tak belajar untuk develop, untuk adapt personal control, maka anak itu akan menjadi seorang yang terlalu bergantung pada kita dan mungkin dia tidak ada that autonomy, okay, untuk membuat apa-apa keputusan. Mungkin bila besar dia develop personality yang kita, kalau boleh kita tak naklah macam tu, tak strong ya. So autonomy is the independence, okay. Tu yang kata anak tu semua nak buat sendiri is independence a toddler strives from caregivers, okay. So everything dia nak buat sendiri, anak-anak tu dapat rasa kebebasan bila dia berjaya pakai seluar sendiri. Walaupun lama tapi kita guide. Okey, bagus kan. You akan ni memang semua menguji kesabaran parents especially. Dalam kita nak cepat tapi anak tu semua nak buat sendiri. Biarkan dia. It means that anak itu growing, develop accordingly, independently. Kan kita perlu guide saja. So this stage is a time where a toddler has the will to become independent. Okay, and they develop, the autonomy develop when parents guide firmly, praise and accept to be independent. Okay, contoh personal control, nak makan sendiri, dia pusing-pusing lah, apa tu? Bukan pusing spaghetti, tadi saya masak spaghetti, tu cakap spaghetti, okay. Anak bongsu saya ni umur 1 tahun, dia dah start pegang fork and knife sendiri. So dia nak cuba juga. So bila dia berjaya masukkan satu suap, I observe dia punya motor hand coordination. Bila dia berjaya tu kita praise dia, kita cakap very good. So benda-benda tu yang develop dia punya autonomy, kan? Kalau sebaliknya, okay, kalau kata parents itu seorang yang teramat mementingkan kebersihan, semua nak cepat, semua nak dalam keadaan perfect, high likely anak itu untuk develop doubt and shame ni mungkin tinggi. Okay, meaning mungkin dia nak cuba pakai baju sendiri tetapi tidak diberikan peluang kan kepada ni, dah lambat nanti. So perkataan-perkataan yang ibu bapa itu guna akan repress personality anak itu. So if a parents are too permissive, harsh, kasar or demanding, so the child can feel defeated. Padahal pada awalnya dia rasa dia mampu untuk nak cuba and untuk nak buat, dia nak cuba. Tetapi being treated harshly macam ni lah, tak bagi peluang. So lambat laun anak ini akan membentuk komponen rasa malu, shame and doubt, ragu-ragu. Betul tak betul, betul tak betul. Bila nak pakai je, tengok mak ayah ada tak kan, sebab dah rasa doubtful. Okay, so dalam stage ini, okay, toilet training is one of a good example to test, okay, one's personal control on children lah. It's a very good exercise. Saya cakap dalam kuliah sebelum ni kan, macam mana kita nak ada kesabaran untuk kita nak menggalakkan dan mendidik ataupun memperkenalkan anak kita kepada toilet train. Kalau masih lagi tak toilet train, anak itu berumur 2, as soon as dia boleh cakap 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, masih lagi pakai pampers, dan we need to make a start yang anak itu kena mula. Tapi kalau masih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, masih lagi on pampers, bukan pada waktu malam tapi pada hari siang, itu menunjukkan anak itu ada something that is not right lah dari segi perkembangan. Okay? So kalau tengok, you mungkin boleh compare anak yang diapersless before ataupun at the age of 3, okay, usually lah average 3.5 tu dah diapersless lah, pampersless, dengan anak yang masih lagi pampers. You akan tengok perbezaan personality dan karakter mereka sangat berbeza, kan? So dalam tahap ini,
toilet training, it's one of the example where Erikson believed that learning to control one's body function, Erikson believed that learning to control one's body functions lead to a feeling of control and a sense of independence. Okay, macam saya kata tadi, satu, bila kita nak ajar anak-anak kita untuk control, okay, bila kata personal control ni is not about only dia nak kawal dia punya rasa, sebab dia kena control kan. Yes, it involves physically and physiologically, but also it affects on psychological orang itu, menjadi dia seorang yang lebih berautonomi, kan. So bila kata dia control dia punya tahap hendak membuang air kecil dan dia boleh lari, dan bila dia nak naik ke toilet bowl pun is a achievement for the kids, kan. Bila dia dapat naik tanpa dia melepaskan urine dia di mungkin depan pintu ke mana, betul-betul dekat mangkuk toilet, so we praise them. So itu adalah a good, dia akan belajar, dia akan develop that personal control and a sense of independence, right? So examples of personal control macam tadilah toilet train, it is interesting dan untuk yang anak bongsu saya ni 3 tahun start, saya dah birthday dia Oktober itu, saya dah start to introduce, dah start to toilet train him, and it took him 2 weeks untuk toilet train, and the 3rd week dia start to off pampers bila waktu malam. Okay, waktu malam tidur pun kita pun berjaga-jaga. Maknanya kita pesan kalau adik nak wiwi, bangun kejut mama. So selalu benda tu kita rhymekan dia sampai kita buat lagu toilet. Anak-anak saya semua ada lagu-lagu toilet. Nak bagi benda tu dia orang rasa nak to develop that sense of control pada anak-anak. Kemudian bila awal-awal kita dukungkan dia atas toilet bowl, dia tak dapat naik lagi sebab tinggi. And then week kedua dia cuba untuk nak duduk sendiri, dan week ketiga dia dah berjaya duduk. So kita start slowly, dan bila kita start off pampers waktu malam, selama seminggu dia tak terlepas langsung dekat katil. So kita rationalize, kita puji, kita cakap kat dia this is a good thing, ni semua, and then now memang dah totally off. Cumanya mungkin bila kita keluar, kena get ready lah. Sebelum nak keluar tu, kita bagi tahu dia sama ada kita prepare for pampers just in case dalam kereta nak wiwi, ataupun kita kena always remind him that kalau rasa kena bagi tahu mama cepat-cepat. So kita do by stages, InsyaAllah boleh. So itu yang lama-lama anak akan have that independence. So anak pun sebenarnya dia dapat signal yang okay, mak aku dah percaya kat aku, I am that big enough actually, kan. Macam makan sendiri, dia semua nak buat, memang yes, bersepah, berkecah semua. Kita pun mungkin yang mana yang tak ada maid sampai tak nak bagi anak makan sendiri, bersuap sampai anak tu dah besar. Tapi akhirnya anak itu tak betul-betul menguasai all the motor skills and in fact the skills that they need psychologically, nak main sendiri. So ini semua komponen-komponen ni adalah amat-amat penting. Dan jikalau direncatkan, dia buat dia makan sendiri, dia kena marah, dia kena herdik ke, kena cubit ke, kan. So akan terbentuk rasa ragu-ragu dan malu, lagi-lagi kalau kena marah depan public, memang memalukan, sangat malu bagi mereka. Dan other important events including gaining motor control over food choices, okay, toy preferences and clothing selection. Nak pakai baju tu, nak pakai dress lah, nak pakai seluar jalan, nak pakai jeans. So dia tahu differentiate, kalau baju ni duduk rumah, kalau baju petang baju lain, nak pergi jalan pakai jeans. So anak-anak ni dah start to have this choices. So children who successfully complete this stage will feel secure, definitely, and confident, while those who do not are left with a sense of inadequacy and self-doubt. Ragu-ragu. Okay, pada tahap ketiga pula. Okay,
bermula pada usia 3 hingga 5 tahun. Ini rata-rata kalau anak-anak zaman sekarang ni mungkin ada yang dah masuk ke prasekolah, dah pergi tadika. Kan? Selari dengan tahap falik kalau ikut psychosexual Freud, dan kanak-kanak ini mula mengembangkan dan memperkukuhkan kebolehan motor halus dan kasar. Okay, berlari, melompat, melukis, painting, scissors cutting, semua itu adalah basic skills, basic motor skills yang anak-anak itu perlu didedahkan dan diperkembangkan kemahirannya. Dan pada tahap ini juga mereka ini menunjukkan keinginan yang tinggi apabila mempamerkan sesuatu aktiviti. When they are engaged in maybe play, bila bermain dengan Lego, mereka akan sahabatnya fokus dan complete binaan mereka. Kan, buat sesuatu mengikut creativity. So in this stage, this is called initiative. Right? They're curious. Kan? Okay. So kalau mana saya tertinggal kat ni. Okay. So if kemahiran ataupun if inisiatif mereka itu tidak mendapat perhatian ataupun tidak diambil remeh oleh ibu parents ataupun mungkin orang sekeliling tu, dia akan membentuk rasa bersalah. Sama jugalah macam sebelum tadi. So dalam Erik Erikson ni, kalau you berjaya tempuh ini, you akan develop the first component. Kan? Kalau you tidak berjaya, you akan develop yang versus tu lah, berlawanan tu. Okay. Stage 4, industry versus inferiority. Okay, ini adalah dalam anak-anak berumur 6 hingga 11 tahun, kanak-kanak pertengahan dan kanak-kanak akhir. Dan selari dengan tahap pendaman iaitu Freud, dan pada tahap ini kanak-kanak baru memulakan alam persekolahan. So this is when they have their first experience kepada pengalaman-pengalaman sosial yang bermacam-macam. Lagilah kanak-kanak zaman sekarang kan sangat advance ataupun dilahirkan terus ke dalam dunia yang memang tanpa sempadan. Bukan saja kita berkawan dekat kawan-kawan sekolah, now kanak-kanak sekarang ni mungkin dia berkawan dengan orang yang di luar konteks sekolah dia melalui alam maya. So all this mungkin kita tengok kanak-kanak yang start to being featured in any social media, mungkin jadi yang Insta famous daripada kecil kan. So dia bukan saja dia kanak-kanak kawan-kawan di sekolah, tapi dia punya followers, dia punya fans, dia start to communicate, start to ni. So as early as their young age, dia dah terdedah kepada pengalaman-pengalaman sosial yang sangat advance ya. Dan kanak-kanak ini mula belajar untuk mendapatkan dan memahami ilmu. So apabila berjaya, individu ini akan mencapai industriousness. Okay. So according to Erikson ni, kalau tengok konteks kanak-kanak kita yang dulu ataupun mungkin zaman saya dan sebelum-sebelum ni yang kecil-kecil, zaman you all ni pun darjah sekolah rendah dah ada phone. Okay. Okay, sekejap Sekejap, take one. Ada anak saya panggil sekejap. Siapa yang buat video tajuk ni? Good luck lah. Kenapa kau demotivate orang ni? Apa mana ada? I said good luck. So you're trying to say bad luck lah. I didn't say that. You just said that. I said good luck. I can still hear bad luck. Gada-gada. Siapa tu? Okay, sorry anak saya nak masuk bilik. Okay, di tahap keempat, so industri dalam konteks ini adalah kepuasan atau keseronokan seseorang individu yang diperolehi daripada produktiviti dan kejayaan sendiri. Okay, kalau mungkin kita boleh relate kanak-kanak sekarang kan, you tengok banyak yang kecil-kecil dah jadi famous, fame kan, so maybe dia experience this industry, right?
Okay, tahap ini penting untuk kanak-kanak menyemai imajinasi, merasai keseronokan mencapai kejayaan, berusaha untuk mendapatkan keputusan yang baik serta mempelajari kemahiran untuk bersedia menghadapi dunia sosial kelak nanti. Okay. Okay, contoh kat sini lah tu kata contoh kanak-kanak zaman dulu-dulu dia menanam bunga. Sekarang ada tak budak-budak nak cuba cuba untuk kenal pokok-pokok bunga, tanam-tanam bunga, siram bunga kan? Susah kan sekarang kan? Kalau bunga pun bunga dalam gadget kan, dalam tab ke kan? Okay, membaca sangat ni lah. Budaya-budaya membaca di kalangan kanak-kanak pun saya rasa macam makin kronik sekarang kan? Dan mengira, membuat kerja rumah dan sebagainya. Okay? Alright. Kalau tidak berjaya seseorang kanak-kanak itu dalam tahap ini, maka inferiority akan terbentuk, iaitu sesuatu kegagalan yang menyebabkan seorang individu mengelakkan peluang untuk mencapai kejayaan, langsung menyebabkan mereka berasa gelisah dan bimbang sehingga mengganggu kebolehan mereka untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Okay? So inilah industry versus inferiority. Okay, pada tahap kelima iaitu identity versus identity confusion, iaitu remaja berusia di antara 12 hingga 18 tahun. Dan this is when the stage of the adolescent, they meet and resolve ego identity. So what is ego identity? If you can recall back zaman-zaman anda high school dulu, is whereby we try our best to mungkin try and error, sesuai tak image ni, sesuai tak macam ni, or how can I carry myself. So mungkin kita ada role model yang kita jadikan contoh macam mana kita nak kita mengimpikan kita ni orang yang bagaimana cara percakapan kita kan. So basically ego identity is a form of our self image, yeah, and integrations of our ideas about ourselves and about what others think of us. Percaya tak, setuju tak kalau saya cakap sekarang mungkin remaja ni lebih banyak sekejap Okay, sorry terganggu. So back to again ego identity. So ini adalah satu cakap dalam banyak perkembangan manusia. Tahap 5 ni, tahap remaja ni adalah satu tahap yang paling penting. Dan kita perlu ingat kalau anda belajar fisiologi nanti, remaja ini adalah orang kata tahap yang very critical in the sense yang banyak berlaku perubahan-perubahan hormon, dramatic kan, dramatic changes, konflik semua dan sebagainya lah. Satu untuk nak membesarkan anak-anak remaja ni, dia punya cara ni sangat berbeza dengan waktu kita membesar dan mendidik anak-anak yang kecil ni. So they will experience ini kan, banyak percanggahan pendapat kan, and usually they will think about what others think of us. Apa nanti kalau kawan-kawan aku cakap macam ni, kalau aku buat macam ni. Kita banyak, remaja ni banyak dia nak buat. Siapa punya speaker tu? Kak I punya? Tiba-tiba bunyi macam speaker pecah. Okay? So banyak memikirkan, okey ke aku buat macam ni? Very orang kata cautious kan? Sampai end up you tak boleh nak deliver benda tu sebab terlalu memikirkan apa yang akan dikatakan oleh orang lain. Kadang dalam tempoh remaja ni, yang banyak kita lihat remaja ni, dia started to detach ataupun kurang in terms of contact hours dengan keluarga. Dia apa-apa lebih banyak kepada kawan, sikit-sikit kawan, semua kawan ni kan. Dia macam itulah bila kanak-kanak dia close, lepas tu dari remaja dia dah start ada all this kata authority kan.
Dan kalau kawannya betul, maka betul lah. Kalau kawannya salah pilih kawan, itu yang sangat-sangat bahaya. Dan jika jika remaja ni berjaya mencapai ego identity, so beliau mendapat gambaran yang jelas tentang dirinya. So maknanya you dah plan. Okay, mungkin dalam form 1 mungkin tak nampak lagi lah. Form 2 dah start nampak, okay, this is perjalanan you. Form 3 nak ambil apa sekarang ni PT3 kan. Form 4 you nak buat apa, form 4, form 5 apa, ada kaunselor datang sekolah. You tertarik dengan kaunselor tu, you tertarik dengan orang-orang senior-senior yang bagi talk. So you dah start to plan, okay, apa yang you akan capai, you akan lalui. So ada gambaran yang jelas. Tapi kalau gagal capai ego identity, dia akan mengalami identity crisis ataupun confusion. Lagi-lagi kalau keluarganya ada sentiasa mengalami konflik, pergolakan dalam persekitaran di rumah. Maknanya is an unhealthy environment, itu pun akan memberi impact juga kepada pembentukan ego identity. Okay. So antara persoalan yang akan timbul yang usually timbul di kalangan remaja ialah identiti yang dicari oleh seorang remaja ialah siapakah dia, okay, siapakah aku, apa peranan yang aku patut buat, okay, apakah kedudukan aku dalam masyarakat kan, adakah dia seorang kanak-kanak atau seorang yang dewasa. So adakah dia punya perasaan dalam dirinya untuk menjadi seorang suami atau seorang bapa kelak. Ada tak antara anda form 3 dah fikir dah dia nak jadi seorang suami yang macam mana? Ada ke? Saya. Oh, Tiresh. Tiresh? Yes. Tiresh, sebab Audi. Audi. Saya nampak mulut you macam lip sync. Ya, saya. Sorry. Without realizing that you are mute speaker. Sorry ya Tiresh. Maafkan. Okay, kan Adi, so you dah nampak, you foresee benda tu kan. Tapi nampak, bayangkan tak apa, tapi jangan buat benda lain pula kan. Okay, so adakah dia punya perasaan dalam diri untuk jadi seorang bapa, seorang suami ke, apakah yang boleh dilakukannya sebagai seorang pekerja atau pencari rezeki. Ni bagi saya remaja yang terlalu matang kan. Bukan kata semua remaja yang mempunyai ego identity ni akan mempunyai persoalan-persoalan macam ni, bukan kata semua, tidak, ataupun bukan kata yang tak ada persoalan-persoalan macam ni pun dia tidak mencapai ego identity, tak. Okay, dia bergantung juga pada situation. Tapi lazimnya yang dikatakan oleh Erikson, it's remaja-remaja yang dia jumpa tu yang mempunyai persoalan-persoalan macam ni. Kan? So bolehkah dia merasa yakin walaupun kaum agama latar belakang bangsanya membuatkan dirinya menjadi individu yang dipandang rendah oleh setengah orang. So keseluruhannya adakah dia akan berjaya atau gagal. Okay. So adolescents who experience an identity crisis do not seem to know where they belong or what they want to become. Kan? Dia seem clueless lagi, tak tahu kawan macam ni tak kena, kawan pula dengan macam ni tak kena. So end up tak tahu jadi apa. So according to James Marsha dalam pembentukan identity status dan krisis dan juga komitmen yang ada pada remaja, okay, James Marsha pula menganalisis teori Erikson dan menyimpulkan bahawa krisis dan komitmen dalam perkembangan identiti perlu diasingkan. Okay, so maybe you can relate to yourself. Sekarang ni anda dah berada dalam pengajian program psikologi UKM tahun 1. But sebelum anda decide untuk nak meneruskan kepada program psikologi, I believe you have maybe experienced all these crises and what are the things that you need to commit. Maknanya dari segi, okay, you dah ambil mungkin form 1 sampai form 5, even form 4, form 5 pun penting juga untuk menentukan anda akan pergi kepada track mana dalam kehidupan, dalam career anda. So benda-benda ni yang dilalui oleh remaja-remaja ini. Dan according to James Marsha, terdapat 4 status identity yang ada dalam diri seseorang remaja. Maksudnya, if you have this issue, okay, how are you going to solve it? Whether you are the type of
You ikut follow the flow je ke, ikutlah mak ayah suruh je ke, ataupun you ada guts or you have your own stand. No, I don't want to do this. I don't want to proceed with this because I have another plan. Bila I have another plan tu, it shows that you have reached that ego identity lah. Tapi mungkin peranan ibu bapa juga untuk nak tengok, nak evaluate whether kadang anak-anak remaja ni bila dia buat keputusan, satu keputusan yang ada yang lebih emotional, yang ikut perasaan kan. So that is why we need to discuss. Anak dengan ibu bapa tu perlu ada perbincangan yang harmoni lah. So 4 status identity ataupun identity status mengikut James Marshall adalah seperti berikut ya. Iaitu identity achievement, foreclosure, moratorium dan identity diffusion. Moratorium ni kita dengar waktu-waktu COVID ni kan. So kita tak perlu dah bayar kan, bayar rumah kan. Okay, identity achievement. Okay, it is characterized by commitment to choices made following a crisis. So a period spent in exploring alternative. Okay, so kalau anda tengok case dekat situ kan, Sarah has considered her interest and her talents and plans to become a psychologist. Dia minat dan juga ada skill, okay, menjadi seorang psychologist. So she has narrowed her college choices to 3 schools that offer good programs in this field. Macam you rasa, oh saya ada pengalaman jadi pembimbing rakan sebaya. Oh saya jenis macam ni. Kalau kat sekolah tu saya lah selalu jadi tempat pengadu masalah. Kawan-kawan suka cari saya. Kadang saya tak tahu pun apa yang ada pada saya, but dia orang selesa dengan saya. So you tahu you punya interest, you ada bakat, you minat nak buat psychologist. And then sebelum masuk SPM kebetulan ada pula senior ataupun pelajar tahun 1 UKM datang sekolah you, promote FSSK. Lepas tu kebetulan yang datang tu pula promote psikologi dan program psikologi, so you inspired. So it shows that okay lah, ni memang petanda lah untuk saya buat psikologi. So you pilih psikologi mana senang nak masuk kan, dalam mana the best school that offer good programs in this field. So dia dah table out semualah. So conclusion, Sarah has resolved her identity crisis. And during crisis period, so she devoted much thought. Okay, kalau kata dia tak table out semua tu, high likely dia falls into identity crisis. So identity crisis ni bukan saja the about sex and gender, bukan mana yang saya kata tadi tu, tapi this is also identity crisis, nak menentukan hala tuju hidup. So during this crisis period, she devoted much thought and some emotional struggle to major issues in her life. So she has made choices and expresses strong commitment in pursuing psychology in that school. And her parents encouraged her to make her own decision. So jadilah anda semua yang berada dalam program tahun 1 Saitra UKM, FSSK UKM. Nampak? You must have your own reason kenapa anda nak pursue yang pertama psikologi dan kenapa anda memilih pusat anda sekarang, fakulti anda sekarang, universiti anda sekarang untuk menjadikan anda apa yang anda impikan atau idam-idamkan sewaktu remaja. Okay. Tahap yang bukan tahap kedua, yang jenis yang kedua adalah foreclosure dalam status identity, whereby a person has not spent time considering alternative. Dia sangat terbalik, sangat opposite dengan Sarah tadi. So that is has not been in crisis. Okay, so dia tak consider alternative, is committed to other people. Okay, so a person has not spent time considering alternatives. Okay, is committed to other people's plans for his or her life. Apa-apa je lah, ikut mak lah. Tak apa, tak kisah. Kan? Orang lain yang buatkan keputusan untuk dia mungkin. So example, Lisa knows exactly what she is going to do with her life. And her mother, a director, big boss lah kat office. A director, so strong character dekat situ. A director at a plastic factory has arranged for Lisa to enter an apprenticeship program there. So Lisa has never considered doing anything else. So dia ikut je. So conclusion, Lisa has made commitment, okay, but commitment that she made is not a result of exploring possible choices of herself, but rather by accepting someone else's plans for her.
So she is happy and self-assured, but she becomes dogmatic when her opinions are questioned. Okay, so itu foreclosure. Kalau moratorium pula, yang ketiga adalah when a person is currently considering alternatives, okay, in crisis period and seems headed for commitment. Okay, still nak ada commit lah, commitment. So example, Hafiz is organizing his future and should he attend a college or join the army? Which one? Kan? And he cannot decide what to do now or what he wants to do eventually. So Hafiz is in crisis, struggling with decisions. Dia nak belajar, sambung belajar, ataupun dia nak sign off jadi tentera ke, jadi polis ke, mungkin atas desakan hidup dia perlu bekerja kan. So he is lively, talkative, self-confident but also anxious and fearful. So he is close to his mother but resists her authority, and he will probably come out of his crisis eventually with the ability to make commitments and achieve identity. Okay. And number 4 is characterized by absence of commitment and lack of serious consideration of alternative. Macam ketiga-tiga tadi tu semua ada commitment, right? But this one memang no commitment, so Amir still has no idea what he wants to do, but he is not worried. Ni risau ni So he figures he can get some sort of job and make up his mind about the future when he is ready. Ikutlah, I follow the flow lah. Penat lah belajar, tak apalah kerja tu bila-bila ada kan. Orang penat dah mak 3 tahun dah orang belajar nak rehat. So yes, you rehat lah sampai bila-bila kan. So Amir has not seriously considered options and has avoided commitments. So makan minum tidur kan sampailah tak tahu berapa tahun. So he is unsure of himself and tends to be uncooperative. And his parents do not discuss with his future with him. So they say it's up to him. And people in this category tend to be unhappy and often lonely. Okay. So this tends to develop identity crisis lah. Kan? Okay. So that is stage 5 for remaja. Dan pergi kepada tahap ke-6, intimacy versus isolation adalah tahap yang kita semua berada dalam tahap ini. Okay, iaitu golongan dewasa awal berumur 20 ke 40 tahun. So pada waktu ini macam anda perlu meneruskan perjuangan, perlu dapat you punya bachelor degree kan, dan pada waktu sama mungkin start tu kenal orang tu, start kenal orang ni, tapi unfortunately anda semua berada di alam maya sekarang So mungkin nak terkenal, nak fall in love tu macam susah lah juga sekarang kan. Saya pun tak tahu macam mana. At least kalau kita pergi kelas tu, kita break pergi vending machine, terjumpa kot bakal jodoh kan, kita tak tahu. Dan kat rumah kan, you tengok senyum Tiraj kan, tak tahu dia ni genuine ke tak ni kan. So inilah cabaran anda jadi pelajar universiti dalam musim-musim COVID ni kan. Kalau dulu kita yang ladies ni kadang kita ambil lauk, ambil pergi kantin kan, kita nampak ada orang Syah kan, ni macam kita pun perasan sebenarnya dia pun dah suka kat kita. So inilah berlaku pada tahap ini. Bukan saja tu saya kata anda belajar tapi kena jugalah at the same time consider benda-benda ini. Jangan sampai aku nak fokus belajar, nanti susah dah habis kerja, susah nak cari jodoh. Lagi perempuan lagi you makin tinggi, lagi susah lelaki ni nak dekat dengan perempuan tu lah kan. So golongan dewasa awal terlibat dengan tahap kemesraan, berlawanan pengasingan. Maknanya kalau anda tidak berjaya melalui intimasi ni bukannya jangan ingat benda-benda yang lucah-lucah tu je, tetapi kemesraan, perkawanan, relationship, from peer relationship menjadi lebih rapat kan, that ada objektif, ada matlamat kenapa anda hendak adakan perhubungan yang ke arah satu kebaikan. Okay? So kalau tidak berjaya melalui intimasi akan develop isolation towards stage inilah. So kemesraan adalah kebolehan individu itu untuk hidup bersama dengan orang lain. Dan mungkin habis grad, you start to know someone, start to kenal, and then usually people tend to start their life. Maknanya start berkeluarga, berkerjaya kan. Ada
keluarga, ada anak-anak pada masa yang sama, apa peranan kita sebagai anak yang mempunyai ibu bapa dan juga kita sebagai pekerja kan. So we need to balance it out. So di tahap ini individu mula menumpukan perhatian kepada soal-soal perkahwinan dan kekeluargaan. Dan individu ini seharusnya memainkan peranan sebagai seorang yang berfungsi dalam masyarakat. So kalau tengok tempohnya 20 tahun begitu panjang. So you tengok 20 ke 30 tahun umur you, dalam tempoh 10 tahun you, what have you achieved? Kan? Ataupun mungkin jika boleh saya ulas sedikit tentang tentang timeline untuk tugasan anda kan, according to Eric Erikson, like you are now in this stage atau so ada pelajar tanya kalau yang stage 6, 7, 8 tu macam mana? Maybe you can write in such a way that you predict or you imagine or you visualize how you want it to be happen. Kan? Itulah. Ataupun maybe juga you can also relate to your parents yang sekarang melalui stage 7 or 8. Because your parents now is the outcome of they are receiving the outcome that they have didik you. You nampak, faham tak maksud saya? Maknanya apa yang pandangan dia terhadap manusia, pandangan dia terhadap kejayaan dia, adakah dia display itu adalah reflection kepada apa yang dia lalui sewaktu dia membesarkan anak-anak dia waktu dia muda-muda. So you boleh kaitkan kreativiti terpulang semua pada anda, saya tak sekat. Ya? Maknanya 8 stages tu anda perlu ulas ikut kreativiti anda. Kan? So mungkin anda berada dalam umur 21. Okay, in 5 years, apa yang you nak? Apa yang you impikan? Apa yang you nak achieve? So nanti 30 tahun, 35, kan? Macam saya pun, waktu saya student, saya tak pernah terfikir saya nak kahwin umur macam tu. Dan saya tak pernah terfikir saya akan ada keluarga yang besar, anak yang ramai. Dan saya just, kita belajar dan kemudian waktu itu tuntutan kerja memerlukan itu. So kita do it accordingly. Tapi ada yang dia merancang awal. Maknanya dia mungkin dia kata, I nak 4 orang anak je. I nak bekerja di sini. Dia ikut. So terpulang pada individu. Dan ada juga mungkin dia fokus kerja, kemudian baru fikir persoalan perkahwinan dan mewujudkan suatu kekeluargaan. Semua tu bergantung kepada mana situasi yang dihadapi pada waktu itu. Kan? Dan kemudian apabila berjaya, individu ini dapat bergaul dengan orang yang berlainan jantina dan juga dapat mencari atau memilih pasangan hidup. Kan? Dan jikalau gagal, individu akan lebih gemar untuk bersendirian tanpa apa-apa bentuk hubungan dengan orang lain dan interaksinya dengan anggota sosial yang lain amat minimum dan terhad sekali. Okay, so itu yang kata they isolate themselves dalam community, dalam sesama rakan sekerja, for example. Okay, tahap ketujuh adalah melibatkan dewasa pertengahan di antara umur 40 hingga 60 tahun. Okay, mungkin our parents kan. Saya lagi berapa tahun lagi nak masuk tahap ni lah. Saya sekarang ni tahap, kita sama-sama tahap. So tahap ini adalah generativity versus stagnation. So isu-isu penting pada tahap ini of course adalah keibubapaan. Okay, perhubungan dengan orang, dengan masyarakat, dengan jiran, dengan persatuan dan juga pekerjaan kita. How do we as an employee bekerja sebaiknya, ada reputation tak, dihormati. So itu adalah apa yang berlaku dalam tahap ini, kan? So kebangkitan is when adalah individu itu mampu untuk mengambil berat pada individu lain. So kalau kita tengok awal-awal kehidupan lebih kepada self, okay? Kita akan pastikan kita semua cukup, anak-anak kita cukup. Tapi as we go older, as we become more matured, life is not about ourselves. Life is about giving apa? Or sharing something to others. Apa yang kita mungkin pandangan kita terhadap apa yang kita dapat ni, kita dah modify sikit. So apa kita dapat ada bahagian untuk orang lain. So bila kita mempunyai pandangan macam tu, it shows that we are in that generativity.
So we give more. Bila we give more, we receive more actually. Tapi ada juga individu tu dia tak ada ataupun mindset dia bukan macam tu. It's all about himself, themselves, the family. Kan, it's not giving back. So itu susah. Okay? So lebih kepada individu lain, bagaimana kita berperanan untuk menjadi seorang yang memberi impact pada manusia lain. So this is the tahap lah yang kita start to think of other people. Okay? Rather than think of much of ourselves. So ibu bapa ni menumpukan perhatian untuk membimbing dan membuat perubahan-perubahan positif dalam pola pengasuhan anak-anak sebagai generasi penerus ataupun next generation. Ya, kalau kita tengok parenting style pun mungkin waktu ibu-ibu ni muda 20 ke 40 tahun, lain cara dia mengasuh. So bila ibu tu makin masuk menginjak ke 40 ke 60 tahun, anak tu pun pula masuk dalam fasa yang fasa ke-6 ataupun fasa ke-5, dia dah dapat cara yang berbeza daripada ibu yang dah ibu atau ayah yang dah meningkat matang ni lah dari segi usia dan dari segi penjagaan emosi, perasaan. So productivity dan creativity dalam kerjaya individu juga merupakan ciri-ciri kebangkitan. Yes, this is true. How are we going to curve ataupun to craft our future, path mana kita nak ambil, profession mana kita nak. Kalau mungkin kita jadi cikgu, takkan kita nak jadi cikgu level tu, kita mesti ada impian nak jadi cikgu cemerlang. Apa yang kita nak buat, innovation, how can we be creative, kan? Macam kita tengok sehari dua ni cerita pasal cikgu yang tunggu anak murid online class kan, budak-budak sekarang kan, dia baca tak kisah tu, kesian tu, anak dia tweet, anak dia share dekat social media, kesian ayah tunggu anak-anak murid dia tak masuk, ayah call anak-anak murid dia letak. Macam I wonder sekolah apa, kawasan mana yang anak-anak ni sampai hilang adabnya pada cikgu. Kan, nasib baik student saya semua, saya tak masuk lagi, you all dah masuk-masuk kan. Sampai I masuk, okay doktor dah masuk, so which is good. Tapi kita tengok, kita nak mendidik anak-anak ni bukan senang kan, tu cabaran kita. So ayah itu dah meningkat golongan yang macam ni, dia nak kena be kreatif demi dia punya of course kerjaya, dan of course dia nak bantu anak bangsa, nak make sure anak-anak yang dia didik tu berjaya kan. Yang anak-anak dia didik tu mungkin golongan-golongan remaja tadi kan, bukan mungkin, memang golongan remaja. So remaja yang hidup dalam dunia yang penuh dengan teknologi ni, macam mana perwatakan dan personality kan. So itu semua cabaran, dan jika mereka kita berjaya melalui fasa ini, akan develop kebangkitan lah pada diri kita. So bila berjaya, kita rasakan kita mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan. Kita menjadi scholar, kita menjadi tempat yang orang akan rujuk, orang akan tanya kan, walaupun mungkin dalam luar konteks kerjaya, bukan dalam setting pekerjaan, tapi orang akan refer kepada kita kan. So kita akan rasa we berjaya melalui tahap ini. So dia meningkatkan motivasinya untuk mencapai kejayaan hidup di masa depan. So bila you rasa macam ni, lagi you rasa perasaan nak share, nak bagi, nak berkongsi, nak membantu orang-orang lain juga. But jikalau gagal, hidupnya akan terbantut dan tidak berkembang. Itu yang kata jadi cikgu pun selama 30 tahun, 35 tahun nak pencen pun macam itulah cara dia. Tak berubah, tak ada kreativiti langsung dalam penyampaian. Kan, benda yang sama, kadang ada nota kuliah tu, nota cara tu pun semua sama je. So maknanya dia tak ada rasa nak modify cara ni, tak mengikut peredaran zaman. Okay, tahap ke-8 apabila kita punya individu itu memasuki tahap terakhir, iaitu dewasa akhir, 60 tahun dan ke atas kan. So this is when a time to reflect back kan. Kalau kita tengok, mungkin kita ada pengalaman jaga datuk nenek kita kan, cuba tengok cara mereka berkomunikasi. Ada yang mungkin ada yang masih kuat ingatannya, dia boleh cerita balik, oh ayah kau dulu macam ni kan. So that is the time that they look back. Kalau mana yang bagus, mana ceritanya positif, maknanya dia lalui tahap-tahap ini dengan baik sekali. Tapi kalau mana yang cerita-ceritanya berbaur macam tidak puas hati, komplain rasa ni, mungkin dia
dia pernah melalui satu fasa dalam kehidupan yang dia menyesal, banyak buat silap, sepatutnya dia tak train ataupun dia tak treat anak-anak dia macam ni, kawan-kawan dia macam ni. So ini tahap yang ke-8 iaitu ego integrity versus despair. Okay. So someone yang mencapai ego integrity is those that can look back on good times with gladness. So you rewind back, you rewind lah. Kalau kaset dulu kan kita pakai pen, tak tahu zaman you tahu tak kaset ke tak kan, yang keluar tape-tape tu, lepas tu rewind balik. So when you look back, you feel proud, you feel glad, alhamdulillah, syukur kan. You tengok anak-anak berjaya, cucu you okay, berjaya semua kan. So, and on mistakes and regrets with forgiveness, we'll find a new sense of integrity and a readiness for whatever life or death may bring. So itu yang those that achieve ego integrity. Okay, but those yang despair kan, are those that caught up in old sadness, okay, unable to forgive themselves or for others, and for whatever wrong that they have done, and dissatisfied with the life they have led. Okay, so, maknanya waktu muda-muda dulu cuba cek balik apa yang you buat. So waktu di dunia lagi you dah rasa macam you dah rasa despair. So bayangkanlah nanti dekat the hereafter. So bagaimana kita diuji, dihukum dan sebagainya atas apa yang telah kita buat di dunia. Sedangkan waktu hidup pun these people dia akan rasalah macam ni kan, and the life they've led will easily drift into depression and despair. Okay, so live life to the fullest lah orang kata kan. Okay, so itu saja untuk kuliah Erik Erikson. Okay, so Doktor nak tanya soalan. tahu apa saya nak cakap, perlu tahu pasal psikososial je lah. Okay, yes, Nabil tanya. Adli. Ya, saya doktor. Yes, Adli. Untuk tahap-tahap ni boleh ke dia jadi lebih awal? Katakan stage 7 dengan 8 tu, instead of 60 maybe dia dah 50s, hujung-hujung 50s dah start. Oh, mungkin boleh jadi. Bergantung kepada the quality of experiences that they had. Itu is just, sorry. Phone, saya punya charger nak ni. Nak charge. So boleh jadi, tak mungkin. Tapi dia tak lari banyak lah. Bukan kata tahap despair. Unless, bukan kata tahap despair tu you dah rasa pada umur mungkin umur 40. Tak boleh. Because you have not achieved much. Sebab ideally, waktu dewasa awal, you kena perlu macam ni. Kan dia macam ada gancat lah. Tapi kalau dalam despair tu mungkin umur 55 ataupun towards you pencen ada yang pencen 55. Then dia masukkan tahap tu lah waktu dia akan look back. So untuk yang macam tu dia tak semestinya pada umur 60 dia akan rasa. It can be earlier, bergantung kepada dia punya, macam saya katalah, faktor pencen dia pencen umur berapa ataupun dia dah have reached the max in his life. Kalau orang tak reach maximum, dia akan mencari lagi. Itu fitrahnya. Okay? Alright. Faham. Terima kasih doktor. Okay. So kalau tak ada apa, saya nak bagi tahu untuk kuis minggu depan. Kita tak akan berjumpa minggu depan So saya rasa saya dah dapat ilham untuk kuis minggu depan. Saya ingat saya nak buat, bergantung ni lah, as for now saya ingat saya nak buat semua objektif. Yang mana saya tak pernah buat semua objektif sebab saya memikirkan objektif tak payah baca boleh ikut hati kan. Suka Nasrul Hakim suka senyum lebar, Fikri Hakim suka, adik-beradik ke? Kan? So insyaAllah akan as for now lah, mungkin I might change my mind sebab tengok suka sangat. So, usually saya akan buat, tapi tak susah, saya akan buat short essay subjektif. Saya akan minta you lukis, tapi dalam era-era COVID ni saya tak tahu macam mana nak implement you punya lukisan you nak hantar semua. Nanti you jadi satu kerja, I pun jadi satu kerja untuk I nak retrieve back. So as for now, semua objektif, mungkin ada 50 soalan dan mungkin saya akan naikkan masa tu. Sebelum ni saya kata 40 minit kan.
mungkin saya bagi extra masa lah antara 50 ke 1 jam 60 minit. Tapi saya akan buka pada minggu hadapan hari Khamis waktu macam ni 2 ke 5 petang lah saya bagi masa. So you nak buka, maknanya bila you buka sekali tu masa tu terus berjalan lah. Dan kalau boleh pesanan saya tu jujur lah anda semua macam mana anak-anak saya sekolah ada exam, diorang ada exam ni minggu ni, tu yang jadi saya jadi cikgu minggu ni. So cikgu pun pesan kepada murid-murid sekolah rendah kena ada integriti, kena ada jujur, honesty. So macam tu jugalah saya pesan kat pelajar-pelajar universiti saya Okay. So akan masuk bab 1 hingga bab insyaAllah bab ni nak? Tak payahlah, bab ni tak payahlah. Kena? Nak Anak. Tak nak Okay. Bab 1 sampai bab 6 saja. Bab ini saya nak ajar juga sebelum cuti mid-sem supaya saya mengharapkan waktu mid-sem tu anda dah nak start buat tugasan. At least you have some brief idea about what is Erik Erikson lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa 2 minggu lagi. Doktor. Ya, Okay, sorry. Alright. Untuk assignment tu kan, untuk assignment yang Erik Erikson tu, kami perlu buat the assignment, maksudnya macam kena ada fact and also incitation and rujukan ataupun bercerita semata-mata? Terpulang pada anda. Anda rasa mana yang agak-agak boleh hit the jackpot? Okay, macam saya katalah kreatif. Saya tak stick dengan ni, tapi kalau adakah bercerita semata-mata tanpa ada fakta tu akan menarik minat pembaca, at least you ulas. That is why you belajar pasal teori. Bila belajar pasal teori, it reflects tu punya you punya story. Ni nampak macam pantun kan? So terpulang pada anda. Tapi saya tak nak macam sangat-sangat bentuk tesis ke apa, no. Dia bacaan santai tetapi yang berfakta lah. So saya harap menjawab lah Asma punya persoalan. Good question. Doktor. Yes, sayang. Kalau video assignment tu lebih beberapa minit? Beberapa minit? Boleh tak doktor? Jangan banyak-banyak minit sangatlah. Dia berapa minit, jangan beberapa minit. 30 second. Tak apa, boleh je. Saya tak menghukum. Okay, thank you doktor. Alright, yang penting dia menarik minat lah. Menarik minat pembaca kan? Mungkin saya akan novelkan. Ya? Kan terbanyak dari Erikson ni tadi kan? Mas Siti Mas Azirah ya? Okay. Yang tentang teori Erik Erikson ni tadi, contoh seorang macam kan ada kes tinggi suicidal yang teenagers kan. Okay. Dia tak sempat nak lalui the next stage of life dia kan. Maksudnya dia tak complete lah kan dia punya. Tak complete lah. Saya confuse kan despair ni tadi, kalau dia dah tua baru dia boleh mengalami despair. Tapi kalau suicide dulu macam mana dia? Mungkin kalau suicide tu dia mengalami that versus lah, apa, identity versus identity crisis. Maknanya dia tak melalui krisis tu dengan berjaya. That is why at the end the first result they suicide, they kill themselves. Nampak? Tapi sebab dia dah putus asa lah juga kan, tak ke? Bukan. Putus asa dalam konteks tu adalah yang sampai umur itu. Faham tak? You kena bezakan. Maknanya kalau kata tu, walaupun memang yes putus asa by the name, tetapi kalau ikut perkembangannya, apa yang dialami oleh individu remaja yang bunuh diri itu, dia mengalami fasa identity crisis yang tidak tak di-resolve. So end up dia ni bukan makna dia dah melalui fasa despair sampai dia bunuh diri. Despair ni is when seorang yang manusia yang hidup yang dia look back kehidupan dia lampau, dia menyesal patutnya dia tak buat macam ni, kenapa kiranya yang untuk bila dah tua tu fasa macam regrets lah, lebih kepada yes, regret. Macam contoh mungkin
kalau saya pernah share yang kes yang anak dia bunuh diri, seorang budak ni bunuh diri budak ni bayi-bayi you all juga, tapi apa yang dia lalui ayah dia sekarang is despair. Okay. Mungkin dia terlalu garang dengan anak dia tidak memberi peluang ke anak dia untuk luahkan rasa tidak puas hati, dia menafikan hak dia untuk share pemasalah dia. So dia look things back in despair. Faham tak? Kiranya dia more kepada macam more kepada guilt. Dia hidup lah hidup. Bukan yang mati tadi despair. Yang mati tu dah mati. Yalah, dia kira more to guilty lah. Yes, it is guilty. You look your life, you look your past with regrets and full of guilty. Kalau macam mungkin anda tengok, mungkin kalau dapat peluang pergi ke rumah-rumah orang tua kan, yang jumpa dengan orang tua ni, pakcik macam kenapa anak pakcik buat macam ni, anak makcik macam ni, anak makcik tinggalkan makcik, mesti ada sebab kan. Diletakkan di sini. Kalau you mendalami perasaan mereka, banyak yang penceritaan mereka yang lebih ke arah kepada despair lah, putus asa semua kan, penceritaan yang sedih-sedih. Sedih-sedih. Okay? Okay, terima kasih doktor. Sama. Doktor. Ya saya. Siapa yang lepas sangat ni? Feli. Yang stages ni, kalau yang awal-awal tu, does it apply to budak-budak yang macam autistic ke yang tak normal? Dia apply jugalah. Dia sama je. Sama je. Sama je. It means that ni bukan kata autis. Kalau kata lah waktu kecil kan you never know that anak kita autism kan. Tapi maknanya they have the rights untuk rasa trust, untuk develop trust tu. Kita tak tahu kan. So waktu tu semua ada hak untuk mendapatkan komponen yang berjaya tu lah. Okay. So rasanya setakat tu Doktor, Fatihah has a question for you in the chat box. Yes. Oh, chat box. Okay, lupa nak tengok chat box. Doktor bagi tugasan Erickson tu perlu buat carta hidup tersebut perlu lukis ke atau macam mana? Saya kata tak, saya rasa saya cakap dah kan saya suka lukis. In one ni kan. I think I mentioned about that. I visualize if you tulis and then satu carta hidup tu is one page of you put every single thing yang dalam you punya written tu dalam satu grafik. Lukis lah, it has to be lukis lah. Ataupun you nak pakai, macam tu lah sekarang macam ada Canva, you nak be kreatif ke macam mana kan. But it is an illustration. Ya, Fatihah? And colourful, yang menarik kan. Doctor, is the quiz based on the slides only? So it based on me lah. Lawyer buruk pula not only depends on ni lah. Ialah throughout class ke, apa contoh I bagi ke. But insyaAllah you boleh jawab. Ya? 30 teruslah, apa ni? Standby Nasrul 29/30. Mantul. Mantul tu I baru tahu. Mantap betul kan? Kau tanya anak I. Apa mantul-mantul tu? I ingatkan anak I form 1. Bila balik asrama cakap mantul. Tapi confident lah saya ingat perkataan yang tak baik. Cakap mantul, mantap betul lah mama. Lupa lah batch ni dah kena bahasa-bahasa macam ni. Okay, ada soalan lagi tak? Saya tengok chat kejap. Doktor. Ya saya. Mariam. Tak apa, tiris dulu. Okay. Mariam. Nak tanya untuk laporan video tu pun doktor tak tetapkan format ke? Laporan video. You all ni memang suka format kan macam essay tadi kan. Nak confirmkan. Ikut biasa, creativity. Kalau saya tak tetapkan tu tak doktor apa. Macam Okay. Saya kata tak apa untuk first year ni, untuk you all ni, janganlah semuanya nak ada gaya UKM ke, format kan pening kan, nanti you tak jadi tak minat. So untuk personality ni you all bebas, asalkan dalam konteks dan berfakta mengikut teori lah. Okay? Kalau ada apa-apa boleh tanya dekat Telegram or you can PM me personally. I don't mind to answer. Cuma bergantung cepat atau lambat kepada reply saya. So kalau tak ada apa-apa, selamat bercuti kepada anda semua. Have fun walaupun tak ada rasa cuti. Okay.
Tapi maknanya seminggu tu tak payah dah tengok Zoom. Kalau boleh laptop tu pun tak payah charge. Kecuali hari Khamis minggu depan lah. Ada kuis lain tak lain? Subjek lain? Ada. Tapi minggu depan lagi. Kuis apa? Oh, minggu depan. Introduction to Psychology ada. Oh, buat minggu 8 ya? Yeah. Tapi tak apa kan, saya buat kuis waktu mid-sem kan, you all tak complain Tak apa, Okey je. okey je. Doktor. Apa dia? Yang Erik Erikson essay tu kan, kalau doktor kata Erik Erikson punya essay tu kan, kalau doktor kata boleh letak gambar. So, I mean gambar macam gambar contoh kita cerita pasal matrix life kan. Lepas tu kita boleh letak gambar matrix kita while dekat matrix. Boleh. Apa saja you nak letak. Kalau gambar-gambar unsur SX tu tak payah letak kot lah. Oh, okay. Yang dah melalui stage 6 tu. It's up to you guys. I don't mind. Okay? Alright. Yeah. I have a question tentang Erik Erikson ni. Dia based on Freud punya teori pun kan? Psychosexual tu. So does he agree with pandangan Sigmund Freud ke ataupun dia agree for that psychosexual but dia against for pandangan tentang manusia. Maknanya Freud mengatakan manusia ni based on libido, based on animal instinct lah, but in terms of development dia in line with the psychosexual ni lah, psychosexual component dia together. That's why kalau you tengok tahap 1 dengan 4 tu dia in line dengan psychosexual. But in terms of argument, in terms of how do they look at human, maksud macam ni tak lah. Okay, thank you. Alright, so kalau tak apa-apa kita jumpa 2 minggu lagi. So jangan merindui saya, jangan stay safe, take care and jangan tak makan jangan tak tidur. Dan all the best untuk minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Thank you.